Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita guna kitab andai umat ini hidup seperti Umar radhiyallahu anhu. Kita sampai muka surat 7, iaitu kisah yang ketiga, Sariyah naik ke bukit. Sariyah nama sahabat. Kalau Sariyah pasukan pengintip. Satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah. Kemudian bila dia sedang berkhutbah, tengah duk berkhutbah ni, tajuk tertentu, tiba-tiba Sayyidina Umar menjerit memanggil nama seorang sahabat dengan suara yang kuat. Dia panggil, "Wahai Sariyah, naik bukit, naik bukit." Kata Sayyidina Umar waktu duk tengah khutbah. Sahabat tadi duk cakap tajuk lain, tiba-tiba panggil nama Sayyidina Umar yang duk khutbah tu, panggil nama dan suruh naik bukit. Semua sahabat tengok, Sariyah mana ada di sini. Sariyah keluar ke medan perang. Ketika itu Sayyiduna Sariyah dihantar oleh Sayyidina Umar bersama dengan satu pasukan ke medan perang, berperang. Jadi bila Sayyidina Umar menjerit macam tu, semua kat tengok sama sendiri. Subhanallah. Sampai tahap tu keajaiban ataupun karamah. Ni benda-benda luar biasa yang berlaku kepada orang soleh. Hari ni kita kena cerita, sebab benda ni ada dalam Islam. Dia dinamakan karamah. Dan ini antara karamah, perkara luar biasa yang berlaku kepada Sayyidina Umar kerana kesolehannya, imannya, kebaikannya yang dia miliki. Selepas Sayyidina Umar menjerit, "Wahai Sariyah, naik ke bukit, naik ke bukit. Ya Sariyatul Jabalal Jabalah." Jadi lepas tu Sayyidina Umar sambung khutbah. Zaman dulu siapa pemerintah tertinggi, dialah imam, dialah khatib di masjid utama lah. Kemudian bukan habis khutbah, Sayyidina Umar sambung balik khutbah, kemudian dia pun turun. Jadi Ustaz tak baca dah muka surat 7 ni, buku andai umat ini hidup seperti Umar. Saya tak baca, saya cerita terus. Lagi kita baca kisah kedua. Kemudian Sayyidina Umar pun sambung khutbah. Habis khutbah, tajuk yang asal tadi ni, dia pun turun. Bila Sayyidina Umar turun, barulah sahabat ketika itu, baru sahabat ni bukan waktu khutbah tu berkat tanya kawan sebelah, yang tu perangai orang hari ni. Perangai sebahagian kecil umat Nabi Muhammad hari ni, sebelum khutbah sembang, waktu khutbah pun sembang. Tapi tak ramai lah yang buat perangai pelik macam ni kan. Perangai jahil macam ni tak ramai lah. Kemudian bila habis Sayyidina Umar turun, perkara itu orang kata apa, dinafikan oleh para sahabat, ditegur oleh para sahabat. Saya teringat bila baca sirah kehidupan para sahabat ni, untuk sesiapa yang ada masa mengarang sebuah buku, menghimpunkan
Bagaimana para sahabat kalau mereka tengok sesuatu benda yang mungkar di depan mereka, mereka takkan tangguh, mereka akan tegur ketika itu juga. Ni sahabat radhiyallahu anhum, sebab tu Allah redha mereka. Mereka takkan tangguh. Bila sahabat tengok Sayyidina Umar khutbah tiba-tiba menjerit, panggil nama, suruh naik bukit, tidak ada seorang sahabat pun yang tahu kenapa jadi macam tu. Bila Sayyidina Umar turun, baru sahabat bantah benda tu. Sahabat bantah, tegur. Apa ni wahai Amirul Mukminin? Kenapa yang menjerit tengah-tengah khutbah? Tajuk lain pula tu, kami tak faham. Lepas pergi jumpa, sebelum tu jumpa sahabat-sahabat lain yang besar, antaranya Sayyidina Ali. Bila jumpa Sayyidina Ali jawab dengan tenang. Sayyidina Ali jawab, da'u, tak apa, biarkan Umar. Apa yang masuk ke dalam diri Sayyidina Umar, itulah yang keluar daripada dia. Sayyidina Ali tahu itu ilham Allah. Ada sesuatu yang berlaku. Dahsyatnya, bila sahabat kemudian pergi jumpa dengan Sayyidina Umar, bukan jumpa Sayyidina Umar, mereka tak jumpa Sayyidina Umar, tetapi selepas itu beberapa hari lepas tu, saya tak tahulah minggu ke hari ke, Sariyah balik. Sayyiduna Sariyah, nama tadi, nama sahabat yang keluar berperang, satu kumpulan dengan pasukan dia balik ke Madinah. Waktu tu pusat pemerintahan Islam di Madinah. Balik ke Madinah, orang pun pakat tanya, pergi jumpa Sariyah, wahai Sariyah, ada satu cerita pelik, iaitu sekian kami sedang mendengar khutbah daripada Amirul Mukminin. Tengah-tengah khutbah Amirul Mukminin sebut nama kamu, dia suruh kamu naik bukit. Apa yang berlaku? Kata Sayyidina Sariyah pun ajak semua pergi jumpa Sayyidina Umar untuk menceritakan apa yang berlaku. Subhanallah. Pergi jumpa Sayyidina Umar, maka Sayyidina Sariyah pun cerita, semua orang pakat dengar. Ketika itu kami berperang menghadapi pasukan musuh, dan kemudian kami dikepung daripada arah belakang. Kepung daripada arah belakang, kami tak ada tempat dah untuk pergi. Waktu tak ada tempat nak pergi itu, orang dah kepung dah. Maksudnya daripada arah belakang pun musuh dah kepung, daripada arah depan pun musuh nak datang. Kemudian tiba-tiba kata Sariyah, kami mendengar suara Umar bin Al-Khattab. Hari itu, hari yang sama, hari yang waktu Sayyidina Umar khutbah tu, kami mendengar suara Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar duduk di Madinah, perang di Parsi atau di Rom, dengan tentera musuh, kan, punyalah jauh 1000 kilometer. Tiba-tiba Sariyah dengan pasukan perang ni dengar Sayyidina Umar punya suara, dengar Sayyidina Umar cakap dengan jelas. Dia panggil panglima perang ketika itu, Sayyidina Sariyah, ya Sariyatu al-jabal al-jabala, wahai Sariyah, naik ke bukit. Sayyidina Sariyah dengan para sahabat pun waktu tu yang dalam perang, mereka pun cari bukit, mereka nampak bukit, mereka pun naik bukit tadi. Subhanallah. Bila naik bukit, habis selamatlah. Naik bukit, mereka pun serang daripada atas bukit. Serang daripada atas ni dia jadi kekuatan. Sebab tu di semua negara, gunung-gunung ni dikawal dijaga oleh tentera. Gunung ni dikawal oleh tentera. Kebanyakan gunung-gunung di Malaysia pun samalah. Sebab dia tempat yang strategik, mudah untuk nampak musuh, mudah untuk buat serangan kepada musuh nak naik susah dan sebagainya. Jadi cuba kita bayang, satu orang manusia biasa, Allah ilham kat dia, kata Sayyidina Umar, aku melihat pasukan perang itu. Dia nampak pasukan perang tu, Sayyidina Umar punya bersih hati dia, tak ada hijab apa dah, bersih hati dia, bersih. Kata Sayyidina Umar, aku nampak pasukan itu dikepung dan aku nampak bukit itu.
berhampiran dengan pasukan Islam. Sebab tu aku panggil nama panglima perang, aku suruh dia naik ke bukit. Subhanallah. Ini dahsyat. Maka Sayyidina Umar ni pada zaman pemerintahan dia dipanggil zaman kegemilangan ataupun zaman emas Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin ada 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. 4 orang ni yang paling cemerlang zaman Sayyidina Umar. Paling cemerlang, paling luas pemerintahan dia, macam-macam lah. Subhanallah. Masya Allah. Itu yang ketiga. Itu salah satu lah. Semalam kita tengok 2 kisah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat hari ni. Ini kuliah subuh ringkas je, 15 minit, 20 minit. Sama-sama kita niat hadir majlis ilmu, berdoa kepada Allah SWT, dapat barakah dalam majlis ilmu. Doalah banyak-banyak untuk kebaikan. Satu lagi je kita nak ambil untuk pagi ni, iaitu cuba tengok yang ni, karenah isteri-isteri Nabi. Karenah isteri-isteri Nabi. Ni tajuk apa ni? Tajuk dia ialah Nabi ada 11 orang isteri. 11. Dan kesemua isteri Nabi dikahwini selepas mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata orientalis barat buat tuduhan kepada Rasulullah kuat seks, wal'iyadzubillah. Padahal kesemua wanita-wanita yang Nabi kahwin, kesemuanya setelah mendapat arahan Allah. Nabi Perdana Menteri, dia boleh pilih anak siapa sahaja yang dia nak kahwin, sepatutnya. Tapi selepas kewafatan Sayyidatuna Khadijah, Nabi berkahwin dengan satu orang perempuan namanya Saudah bintu Zam'ah, seorang wanita yang dah tua. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha ni, kalau nak naik unta pun Nabi kena lapik pahanya untuk Sayyidatuna Saudah pijak atas paha Nabi, baru boleh naik unta yang tinggi. Tak larat dah. Nabi bukan kahwin pilih semua anak dara ni, kan? Jadi itu fitnah dan tuduhan berat daripada orang bukan Islam. Bahkan hari ini kesongsangan berfikir itu datang juga daripada orang Islam. Yang ni yang sangat kita kecewa dan sangat kita takut apabila satu orang ditarik, bukan saja tak ada cinta Rasul, bahkan dalam diri dia Islam hari ini ada was-was kepada Nabi SAW, prasangka dan buruk sangka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah arah baru Nabi kahwin, Allah arah baru Nabi kahwin dengan ni sampai akhirnya 11. Jadi isteri-isteri Nabi ini yang 11 orang ni, pada satu hari mereka merungut. Sebab apa? Kita baca, Sayyidina Umar pernah menegur isteri-isteri Nabi dalam menentukan belanja isi rumah. Mereka pernah merungut tentang belanja isi rumah, maksudnya nak suruh tambah, kan? Kita katalah sebulan kalau Nabi bagi satu rumah RM300 untuk beli barang dapur, semua nak minta tambah jadi 600, 700. Contoh ni contoh, tapi tentang belanja dapur dan isi rumah. Jadi semua sepakat bincang isteri Nabi ni ramai. Kalaupun tak semua, tetapi ramai, majoriti ketika tu mereka bincang, kita ni tak cukup ni. Rasulullah bagi itu kadar yang telah pun cukup dan kadar untuk membuatkan ahli keluarga dia mudah dihisab oleh Allah di padang mahsyar dan mudah untuk masuk syurga. Itu kadar yang Nabi bagi kepada isteri-isteri dia. Tapi tak mewah. Nabi tak bagi yang mewah. Walaupun Nabi ada duit itu, Nabi suka bersedekah. Nabi bagi ke ahli keluarga dia yang cukup. Sebab apa? Sebab Nabi tahu dunia ini akan disoal. Dunia ini setiap 10 sen akan ditanya oleh Allah, daripada mana kamu dapat, ke mana kamu belanjakan.
Maka Nabi bagi yang cukup. Isteri-isteri Nabi tak puas hati, dia pun mesyuarat ramai-ramai, majoriti bincang, kita kena komen kan. Jadi bila Nabi balik, seorang demi seorang komen, bukan duduk rumah sekali, rumah asing, tapi bila Nabi balik, isteri ni komen, balik isteri ni komen, balik isteri ni komen, isteri ni merungut, isteri ni merungut. Nabi balik rumah ni, isteri ni merungut. Benda tu meninggalkan kesan di hati Nabi. Nabi kecil hati. Nabi manusia, Nabi bukan malaikat, Nabi orang biasa, Nabi kecil hati. Sayyidina Umar nampak kesedihan Rasulullah SAW, maka Sayyidina Umar pun cerita apa yang berlaku. Bukan cerita, dia tanya, ya Rasulullah, sebenarnya apa yang berlaku? Sebab Nabi ni satu orang yang, kata seorang sahabat Abdullah ibn Mughaffal, ma ra'aitu ahadan akthara ibtisaman min Rasulillah. Dia Sayyidina Abdullah, dia kata, aku tak pernah tengok satu orang manusia yang lebih banyak senyum daripada Nabi. Paling banyak senyum. Tapi apabila Nabi marah, kami tahu Nabi marah kerana agama. Nabi tak pernah marah kerana apa-apa. Bila Sayyidina Umar tengok Nabi sedih, Nabi kecewa teruk, Nabi kecewa, Nabi duduk kan. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa? Nabi pun cerita. Maka Sayyidina Umar pun terus pergi ke rumah salah seorang daripada isteri Nabi. Boleh ke pergi rumah isteri Nabi? Kenapa Sayyidina Umar boleh pergi ke rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana salah seorang isteri Nabi ialah anak Sayyidina Umar, iaitulah Hafsah bintu Umar. Hafsah. Jadi Umar ni pak mentua Nabi. Sayyidina Umar ialah bapa mertua Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, bapa mertua Rasulullah. Sayyidina Uthman menantu Rasulullah, Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Semua rapat dengan Nabi. Kemudian Sayyidina Umar pun jumpa dengan Hafsah dan dipanggil isteri-isteri Nabi yang lain. Sayyidina Umar pun menegur mereka, memberikan nasihat yang panjang lebar kepada mereka. Kalau Allah nak, Allah boleh arahkan Nabi untuk ceraikan kamu dan ganti dengan wanita-wanita lain yang lebih solehah daripada kamu. Kan? Apa lagi yang kamu nak ni? Sayyidina Umar tanya. Allah dah bagi seorang suami yang terbaik dunia dan akhirat. Kamu sakitkan hati Nabi, kamu kecewakan Nabi. Selepas Sayyidina Umar tegur isteri-isteri Rasulullah, turun ayat Quran surah At-Tahrim. Tengok ni yang kita baca kitab ni. Andai umat ini boleh hidup seperti Umar dengan jiwa yang bersih, maka mereka akan dibimbing oleh Allah selain daripada dibimbing oleh para ulama dengan ilmu ni, dengan iman. Jadi turun surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu, sampai ayat asa rabbuhu an in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minat qanitatin taibat abidatin saihat thayyibatin wa abkara. Allah Ta'ala turun ayat apa? Sama macam Sayyidina Umar nasihat. Kalau Allah nak, Nabi ceraikan kamu semua, Allah gantikan kamu ni dengan isteri-isteri yang lagi baik, turut perintah, ikhlas, iman baik, taat, suka bertaubat, banyak beribadat, berpuasa, dan juga semua anak-anak dara. Kalau Allah nak, Allah Ta'ala boleh ganti. Surah At-Tahrim ayat 4 dan 5. Ini karamah, benda luar biasa yang berlaku kepada salah seorang manusia terbaik daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kisah orang soleh, kerana dengan menyebut nama dan kisah orang soleh turun rahmat. Kita pekat pohon kepada Allah, wahai Allah, himpunkan kami bersama mereka. Sekalipun kita tidak dapat bertindak dan beramal seperti dan setaraf mereka, bila timbul kasih dalam hati kita kepada orang soleh, kita sayang mereka daripada hati dalam kita,
Allah akan bangkitkan kita semua bersama dengan orang yang kita sayang, insya-Allah. Itulah tujuan kenapa kita baca kehidupan orang-orang soleh ni. Kita akan sambung insya-Allah esok kisah yang kelima daripada buku Andai Umat Ini Hidup seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.